Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 ingin membentangkan kertas kerja kami yang bertajuk Isu dan Cabaran Perkauman Pelbagai Agama. Objektif kajian kami bertujuan untuk mentakrifkan definisi perkauman dan keagamaan di Malaysia, mengenal pasti isu perkauman yang tercetus di antara masyarakat pelbagai agama, menjelaskan cabaran yang dihadapi oleh penganut berbeza agama, menghuraikan kesan dan akibat terhadap isu perkauman yang tercetus dan mengenal pasti langkah-langkah dalam menghindari isu perkauman dan menghapuskan pemikiran negatif terhadap masyarakat berbeza kaum dan agama. Untuk memulakan, saya akan bentangkan objektif kajian pertama kami iaitu mentakrifkan definisi perkauman dan keagamaan di Malaysia. Apakah definisi bagi kaum dan agama? Kaum atau bangsa asasnya memiliki beberapa persamaan di sudut sistem kemasyarakatannya seperti bahasa yang sama, adat resam yang sama, jenis pakaian yang sama, jenis pemakaian yang sama, jenis makanan yang sama dan lebih lagi. Seperti di Malaysia, kita memiliki masyarakat yang berbilang kaum yang wujud sekian lama daripada sebelum mencapai kemerdekaan lagi. Justru dari sudut agama juga jelaslah bahawa terdapat perbezaannya. Ianya dapat dibuktikan semasa tanah Melayu dijajah oleh penjajahan British yang melaksanakan dasar prinsip jus soli iaitu hak kerakyatan yang sama rata. Maka dari situ wujudnya kepelbagaian kaum di Malaysia. Manakala definisi bagi agama adalah kepercayaan pada Tuhan atau sesuatu kuasa yang gaib dan sakti seperti Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran dan perintahnya. Spesifiknya ialah kepercayaan pada Yang Maha Kuasa. Di Malaysia, majoriti pengaruh agama Islam, Hindu dan Buddha yang dibawa dari luar tanah Melayu telah lama bertapak dan ianya kekal wujud sehingga ke hari ini dengan adanya agama-agama lain juga yang pelbagai. Oleh itu, Malaysia pada hari ini berlatar belakangkan sebagai negara yang memiliki masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai jenis kaum, agama maupun keturunan serta agama Islam yang dijadikan sebagai agama rasmi, namun ianya tidak menafikan hak-hak kaum lain untuk bebas beragama dalam keadaan aman dan damai. Contohnya, kaum-kaum yang terdapat di Malaysia adalah majoritinya terdiri daripada Melayu, Cina dan India, peribumi semenanjung seperti orang asli dan Sabah dan Sarawak yang memiliki pelbagai etnik seperti Bajau, Kadazan Dusun, Iban, Bidayuh dan banyak lagi. Di dalam Islam dapat dipetik daripada surah Al-Hujurat ayat yang ke-13 menyatakan tentang wujudnya kepelbagaian kaum di dunia ini. Tafsir ayat tersebut adalah mafhumnya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenali. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Fokus ayat tersebut berdasarkan objektif kajian kami adalah Allah menjadikan manusia dalam keadaan pelbagai bangsa dan di dalam sesuatu bangsa itu pula ada kabilah iaitu suku puak. Tujuannya adalah untuk kita saling berkenal-kenalan antara satu dengan yang lain. Bukannya untuk kita mencari-cari perbezaan untuk kita meninggi diri atau berbalah, lebih-lebih lagi atas dasar bangsa atau suku puak. Seterusnya akan menjelaskan tentang isu perkauman yang tercetus di antara masyarakat pelbagai agama. Seterusnya, objektif yang kedua itu isu perkauman yang berlaku di Malaysia dan puncanya. Menurut seorang pakar, isu seperti agama dan perkauman agak sukar dipisahkan. Namun, bukan semua isu berpunca pada agama. Ada juga individu yang tidak mempunyai agama tetapi masih mempunyai konflik sesama mereka. Punca utama di sini adalah sikap individu itu sendiri. Antara contoh isu yang berlaku ialah di mana dua orang pengawal keselamatan yang berbangsa Melayu dipukul oleh majikan mereka yang berbangsa Cina kerana mereka berdua berpuasa. Majikan mereka
mengugut mereka menggunakan rotan dan pistol supaya mereka boleh membatalkan puasa mereka. Di sini jelas menunjukkan bahawa majikan ini melakukan diskriminasi terhadap kaum dan agama. Perbezaan agama tidak menghalalkan seseorang individu itu untuk menyakiti seseorang individu yang lain. Punca yang kedua adalah sistem pendidikan yang terasing. Contohnya, kaum Cina menggunakan bahasa Mandarin di sekolah Cina, kaum India menggunakan bahasa Tamil di sekolah India, begitu juga yang berlaku di sekolah Melayu. Ini hanya akan membuatkan interaksi antara pelajar-pelajar pelbagai kaum ini semakin berkurang. Antara isu yang berlaku ialah di mana di sebuah sekolah berasrama di Johor mengasingkan aktiviti kokurikulum mengikut kaum. Contohnya, kaum Melayu hanya boleh bermain bola sepak, kaum Cina hanya boleh bermain bola keranjang. Ini jelas menunjukkan bahawa pihak sekolah mempunyai diskriminasi terhadap kaum-kaum. Sepatutnya, aktiviti kokurikulum di sekolah menyatupadukan lagi pelajar-pelajar di sekolah, bukan memecah belahkan mereka lagi. Menurut Kementerian Pendidikan, ini sangat bertentangan dengan prinsip aktiviti pelaksanaan kokurikulum di sekolah. Tidak dapat dinafikan, politik juga menjadi punca ketiga dalam isu perkauman ini. Kebebasan bersuara dalam parti politik pastinya akan menyentuh sensitiviti setengah kaum. Parti politik di Malaysia dipecahkan ke kaum, contohnya UMNO, MIC, MCA, yang pastinya akan memperjuangkan hak kaum masing-masing. Punca ini telah mencetuskan satu isu iaitu peristiwa 13 Mei 1969. Usaha ini berlaku disebabkan ketidakpuasan dalam parti politik. Peristiwa ini merupakan peristiwa hitam buat negara sehingga kerajaan mengisahkan darurat pada ketika itu. Ini kerana banyak berlaku kemalangan jiwa dan kerosakan harta benda awam. Punca yang seterusnya adalah perbezaan budaya dan bahasa. Seperti kita tahu, negara kita kaya dengan pelbagai budaya dan bahasa. Sebagai contoh, orang Cina pastinya akan menggunakan bahasa ibunda mereka iaitu Mandarin untuk berkomunikasi dengan kaum Cina yang lain. Sekiranya kaum Melayu yang tidak memahami apa yang diperkatakan mereka, kaum Melayu ini mungkin boleh salah anggap apa yang dikatakan mereka dan boleh menimbulkan salah sangka dan lebih teruk pada pergaduhan. Dari segi perbezaan budaya pula, contohnya kaum lain harus menghormati kaum India bahawa mereka tidak boleh memakan daging. Begitu juga dengan kaum lain harus menghormati agama Islam bahawa mereka tidak boleh makan daging babi. Sekiranya sikap bertolak ansur tidak ada di antara setiap kaum, pastinya berlaku pergaduhan yang lebih besar. Punca yang terakhir ialah ekonomi. Seperti kita tahu, sejak zaman kita dijajah oleh British telah mengeluarkan satu dasar iaitu dasar pecah dan perintah, di mana mereka telah pecahkan setiap aktiviti ekonomi mengikut kaum. Contohnya, kaum Melayu hanya menguasai tanaman yang kecil, kaum Cina duduk di bandar dan menguasai perniagaan, kaum India pula menguasai adalah getah. Tujuan utama British memperkenalkan dasar ini adalah untuk memecah belahkan mereka dan mengelakkan mereka daripada bersatu. Akibat daripada ini, orang Melayu tidak berpuas hati dan menganggap diri mereka ditindas. Ini juga telah mencetuskan kepada isu yang tadi iaitu peristiwa 13 Mei 1969 di mana berlakunya pergaduhan antara kaum. Seterusnya, saya akan membincangkan objektif kami yang ketiga iaitu cabaran yang dihadapi oleh penganut berbeza agama. Cabaran yang pertama ialah setiap penganut berbeza agama mempunyai peraturan atau undang-undang mereka yang tersendiri, seperti mana agama Islam yang memegang kitab suci Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, manakala agama Kristian yang memegang kitab Injil dan penganut agama Hindu yang memegang kitab Veda. Di dalam setiap agama mestilah mempunyai ajaran dan hukum yang berbeza yang tidak sama dengan agama yang lain. Sebagai contoh, ajaran agama Islam yang melarang penganutnya memakan haiwan seperti khinzir, meminum minuman keras, melakukan zina maupun riba.
Dan cabaran yang kedua ialah setiap agama mempunyai kepercayaan yang berbeza. Seperti mana agama Islam yang mempercayai bahawa Tuhan itu tunggal, yakni satu, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala agama lain seperti Kristian yang meyakini bahawa Jesus ataupun Nabi Isa itu sebagai Tuhan mereka, dan agama Hindu yang mengagungkan para dewa dan dewi. Bukan itu saja, mereka mempercayai perkara yang berbeza juga. Misalnya, penganut agama Islam mempercayai bahawa adanya hari pembalasan bagi setiap manusia yang melakukan kebaikan maupun kejahatan. Dan penganut agama Buddha yang mempercayai bahawa adanya hari kelahiran semula selepas kematian. Dan agama Hindu yang menganggap kelahiran dan kehidupan manusia itu sebagai suatu penderitaan dan malapetaka. Cabaran yang ketiga ialah persepsi etnik yang berbeza. Kita mengetahui bahawa setiap persepsi ataupun pemikiran individu itu adalah berlainan. Oleh itu, ada segelintir golongan yang tidak bertanggungjawab yang ingin mengganggu keamanan hidup bermasyarakat dan beragama dengan membuat spekulasi atau propaganda yang wujudnya sekarang, iaitu Islamofobia, jumud, liberalism ekstrim dan sebagainya. Hal ini sedikit sebanyak telah memberi pengaruh buruk dalam sesuatu agama itu dan mampu menggugat hubungan baik antara pelbagai kaum dan agama di Malaysia. Cabaran yang keempat ialah memiliki adat dan upacara keagamaan yang tersendiri. Sebagai contoh, penganut agama Islam yang meraihkan Hari Raya Aidilfitri dan menyambut penganut agama Kristian yang menyambut Hari Natal dan penganut agama Hindu yang menyambut Hari Deepavali. Setiap penganut agama ini memiliki kalender mereka masing-masing dalam menyambut hari keagamaan mereka yang tersendiri. Hari keagamaan mereka dilihat sebagai hari suci mereka, hari yang penting bagi menambahkan keimanan mereka dalam meyakini agama mereka. Di sini kita dapat lihat masyarakat perlu memupuk sifat toleransi dan sifat menghormati lebih lagi dalam setiap individu. Dan cabaran yang terakhir ialah gejala pluralisme agama yang berkembang di Malaysia. Perkembangan pluralisme agama di Malaysia bermula apabila unsur-unsur liberalism mula meresap masuk ke dalam pemikiran masyarakat. Gerakan liberalisme di Indonesia merupakan satu titik faktor yang penting dalam perkembangan liberalisme dan pluralisme di Malaysia. Pluralisme ini boleh didefinisikan sebagai konsep yang luas tentang penerimaan agama-agama yang pelbagai atau dialog antara agama. Namun, fahaman pluralisme ini iaitu mempercayai tidak ada agama yang eksklusif atau betul sebagai sumber kebenaran. Oleh itu, fahaman ini sangatlah bercanggah dalam ajaran agama Islam, kerana walaupun toleransi memahami agama lain itu penting, tetapi tidaklah sehingga meyakini semua agama itu adalah sama. Objektif yang keempat ialah kesan dan akibat dari perkauman. Kesan dan akibat dari perkauman yang pertama ialah rusuhan dan tunjuk rasa. Rusuhan boleh terbahagi kepada dua, iaitu rusuhan damai dan juga rusuhan berbahaya. Rusuhan damai berlaku apabila adanya perarakan atau perkumpulan secara damai tanpa melibatkan sebarang pergaduhan atau pertumpahan darah. Manakala rusuhan berbahaya adalah rusuhan yang terlalu ekstrim di mana ada berlakunya kerosakan harta benda, pergaduhan dan boleh kemudian menyebabkan kematian. Yang kedua, kesan dan akibat dari isu perkauman yang seterusnya ialah kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa boleh berlaku akibat terbunuh dari pergaduhan, dari isu rasisme dan penindasan. Hal ini boleh berlaku kerana
adanya masalah perkauman yang tidak diselesaikan dan membuat perasaan marah atau benci terhadap sesuatu kaum semakin membuak-buak. Dapat kita lihat di sini di mana yang berlaku di Rohingya, di mana mereka ditindas dan dibunuh oleh negara mereka sendiri kerana isu perkauman yang berlaku di negara tersebut, dan juga isu Holocaust di mana Jerman menindas rakyat Yahudi dan membunuh tanpa sebab hanya kerana mereka berbangsa Yahudi. Jadi hal ini boleh berlaku jika isu perkauman tidak dibendung. Isu perkauman juga boleh menyumbang kepada kejatuhan ekonomi. Hal ini kerana berlakunya aktiviti memboikot sesuatu produk. Apabila aktiviti memboikot sesuatu produk berlaku, maka pelabur asing atau lokal enggan melabur saham di dalam negara tersebut. Tidak lupa juga kos membaik pulih harta benda yang telah rosak akibat daripada rusuhan. Natijah berlakunya kejatuhan ekonomi ini boleh menyumbang kepada kemerosotan kadar pekerjaan di negara, atau dengan kata yang lain akan berlakunya ketinggian pengangguran di dalam negara. Negara juga akan menanggung risiko mengalami masalah ekonomi di mana berlakunya inflasi atau deflasi di negara tersebut. Kesan dan akibat yang seterusnya yang boleh berlaku dari isu perkauman ialah kemusnahan harta benda. Kemusnahan harta benda termasuklah dengan vandalisme, kerosakan kemudahan awam atau kedai-kedai yang diceroboh. Dapat kita lihat melalui kes George Floyd yang berlaku di Amerika kerana beliau dibunuh oleh penguat kuasa akibat daripada isu rasisme, di mana telah menimbulkan marah daripada rakyat di pelosok dunia dan mengakibatkan rusuhan besar-besaran di Amerika Syarikat sehingga terjadinya pertumpahan darah, pergaduhan, pembakaran dan kerosakan harta benda yang sangat-sangat teruk. Kesan dan akibat yang terakhir yang boleh berlaku daripada isu perkauman ialah peperangan. Peperangan merupakan kemusnahan secara menyeluruh di mana sesebuah negara boleh berlaku kematian, penindasan, boleh berlakunya kejatuhan ekonomi dan juga kemusnahan. Dapat kita lihat di sini di mana peperangan yang berlaku antara Palestin dan juga Israel yang merebut tanah yang mereka berdua menganggap adalah sebagai tanah suci. Hal ini jelaslah bahawa keagamaan boleh menjadi punca kepada isu perkauman, begitu juga dengan bangsa. Dengan ini, perpaduan kaum sangatlah dititik beratkan untuk kita dapat membendung isu perkauman yang kemudian harinya boleh membawa kepada keburukan. Seterusnya adalah langkah mengatasi masalah perkauman. Yang pertama adalah peranan kerajaan dalam memastikan hak sama rata antara masyarakat sentiasa dijaga. Kerajaan perlu memainkan peranan untuk bersifat adil di kalangan semua lapisan masyarakat, tidak kira bangsa, jantina, umur, agama maupun budaya. Kerajaan kerana peranan kerajaan ini sangat penting bagi membantu mengelakkan berlakunya isu diskriminasi perkauman dalam sesebuah negara. Perkara ini dapat dilihat juga dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara ke-8 yang mana ada dinyatakan bahawa setiap individu ataupun entiti dalam negara wajar diberikan perlindungan yang sewajarnya tanpa mengira usia, tanpa mengira agama, bangsa. Hal ini telah jelas menunjukkan bahawa kerajaan Malaysia perlu memainkan peranan besar dalam bersifat adil di antara semua lapisan masyarakat. Langkah yang kedua adalah penghapusan pencegahan diskriminasi kaum seperti ISET. ISET ini merupakan satu usaha untuk mengelakkan berlakunya diskriminasi kaum dalam sesebuah negara. Untuk keterangan lanjut, ISET ini merupakan singkatan kepada Convocation Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum. Ianya dibuat khas oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1965 dan sangat digalakkan bagi negara di bawah PBB untuk meratifikasi ISET dalam negara tersebut bagi menangani masalah isu perkauman.
Dalam ISET terkandungnya 9 fasal utama yang mana mereka menekankan selain daripada isu diskriminasi perkauman ini, di dalam fasal ISET juga telah menyatakan bahawa adanya convocation mengenai segala bentuk penghapusan diskriminasi terhadap wanita. Mereka menekankan juga tentang convocation menentang penyiksaan serta hak kanak-kanak. Begitu juga beberapa fasal yang lain. Namun, pada 23 November 2018, Kerajaan Malaysia telah memutuskan untuk tidak meratifikasi ISET dalam negara Malaysia. Hal ini adalah kerana Kerajaan Malaysia serta berlakunya demonstrasi daripada rakyat menganggap bahawa fasal yang terkandung dalam ISET mampu mengancam kedudukan Islam serta kedudukan orang Melayu dalam negara. Oleh itu, Malaysia telah menolak daripada meratifikasi ISET dalam sesebuah negara. Tambahan pula, bagi setiap negara yang bersetuju untuk meratifikasi ISET, mereka perlu ikut segala fasal yang terkandung dalam ISET. Jika didapati berlakunya pelanggaran fasal-fasal yang terkandung dalam intipati ISET ini, maka negara itu boleh dikenakan tindakan oleh PBB Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Terdapat beberapa negara juga yang telah berjaya meratifikasi ISET ini seperti Indonesia dan Singapura. Juga terdapat beberapa negara Islam lain seperti Mesir, Arab Saudi, Iran, Iraq. Mereka juga telah meratifikasi ISET. Namun di Malaysia kita masih tidak menerima ISET ini untuk dijalankan dalam sesebuah negara. Tambahan pula, kita ada Perlembagaan Persekutuan Akta 153 yang mana akta tersebut telah menjelaskan bahawa kedudukan orang Melayu harus dijaga serta diutamakan. Oleh kerana Malaysia telah menolak untuk meratifikasi ISET, maka langkah di sini hanyalah sebagai satu cadangan untuk Malaysia melaksanakan satu usaha yang lebih kurang sama seperti ISET, namun tidak mengetepikan kedudukan Islam serta Melayu dalam kalangan masyarakat dan juga negara Malaysia. Kerana dapat dilihat sebenarnya intipati ISET ini adalah sangat membantu untuk menjaga hak-hak asasi kemanusiaan. Namun ada beberapa perkara yang tidak dapat diterima oleh kerajaan yang menyebabkan ISET ini ditolak daripada diratifikasikan ataupun diimplikasikan dalam sesebuah negara. Yang ketiga adalah peranan institusi pendidikan, pendedahan pengetahuan secara mendalam berkaitan isu keagamaan dan juga perkauman. Hal ini kerana kita dapat tahu institusi pendidikan mampu memainkan peranan yang sangat besar dalam menerangkan tentang isu-isu perkauman. Kerana institusi pendidikan ini terdiri daripada pelbagai kaki tangan yang datang daripada pelbagai kaum dan juga agama yang berbeza, begitu juga dengan para pelajar yang menuntut di institusi tersebut. Mereka juga boleh berkongsi tentang budaya mereka, mereka boleh berkongsi tentang maklumat daripada agama mereka. Daripada sini, setiap pendidik ataupun setiap mahasiswa yang berada dalam institusi tersebut mampu memahami dengan lebih mendalam tentang sesuatu agama lain, seterusnya dapat memupuk mereka untuk mampu menghormati pandangan ataupun adat dalam negara lain. Juga perkara ini dapat membantu mengelakkan masalah diskriminasi kaum yang wujud. Oleh itu, dapat kita lihat bahawa institusi pendidikan sangat memainkan peranan yang besar bagi menjelaskan isu perkauman dan mengelakkan berlakunya diskriminasi kaum pada masa seterusnya. Seterusnya, bagi peranan institusi keagamaan. Peranan institusi keagamaan seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, juga penting sebagai langkah kita dalam menghindari isu perkauman. Pihak berwajib seperti ini bertanggungjawab untuk menangani apa-apa permasalahan atau perbalahan yang tercetus akibat konflik masyarakat yang berbeza agama. Antara inisiatif yang boleh dilaksanakan oleh pihak berwajib ini adalah dengan menganjurkan program-program seperti perkongsian ilmu atau aktiviti-aktiviti lain yang mengundang masyarakat tanpa mengira kaum agar kita dapat memperkukuhkan hubungan antara kaum kita. Contoh aktiviti yang dianjurkan oleh JAKIM bersama kerjasama Perkim adalah Tahun Baru Cina Peringkat Kebangsaan. Aktiviti sebegini seharusnya diteruskan lagi untuk memupuk perpaduan dalam masyarakat serta untuk kita mengenali kaum lain. Dan yang terakhir sekali, membanteras isu perkauman dan keagamaan melalui peranan masyarakat. Setiap dari kita sebenarnya memiliki tanggungjawab untuk menanam cinta akan negara dalam diri. Dan sebagai masyarakat, kita perlu memupuk nilai etika yang baik seperti memahami dan menghormati agama dan kaum lain yang wujud di dalam komuniti kita. Apabila nilai-nilai dan amalan baik ditanam dalam diri seseorang, itu pastinya akan lebih mementingkan kesejahteraan antara rakyat dan menjaga keamanan negara.
maka isu seperti memperlecehkan agama dan menghina kaum lain dapat kita kurangkan dan hapuskannya. Apa yang dapat kita simpulkan di sini, isu perkauman dan agama telah lama wujud sama ada di Malaysia maupun negara-negara lain. Negara-negara maju di dunia ini juga turut tidak terkecuali untuk berhadapan permasalahan yang sama. Oleh kerana itu, negara yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama, kita perlu saling mengamalkan sikap toleransi antara masyarakat bagi mengelakkan perpecahan kaum berlaku. Cabaran isu perkauman yang dihadapi oleh sesebuah negara akan lebih parah jika tidak diatasi oleh pihak kerajaan tersebut maupun masyarakat itu sendiri. Oleh itu, hubungan baik antara masyarakat berbeza agama sebenarnya mampu membantu dalam menjaga nama baik negara, agama dan juga bangsa. Sekian, terima kasih daripada kami.